Dia ada minta nak menyertai kerajaan. Dan orang-orang yang rasanya bergerak dalam gerakan Islam sangat-sangat mengharap, terutamanya dalam PAS, Anwar masuk PAS bukan masuk UMNO. Dr. Mahathir jawab adalah tempat you dalam kerajaan, tapi tak tahu apa lagi lah. Yang sememangnya dia harap nak jadi menteri. Dan dia join UMNO ni, tak silap saya lah, dengan tidak dapat restu syura daripada ABIM dan sebagainya. Which is, dalam gerakan Islam ni, if you do something, what more if you are number one, you do things, tidak dengan with the concurrent of syura, itu satu perkara yang dahsyat lah yang berlaku. 我们可能觉得可笑，当我们听到安华把自己形容为好像南非的曼德拉为南非的独立而牺牲，或者好像缅甸的昂山素姬，可是这些都是他的梦想。其实他的梦想早就建立在别人的成功上，如革命领袖卡斯特罗、胡志明和切格瓦拉等等。新闻周刊提过安华是亚洲名人，到目前为止，很多人还会相信，以为安华真的是一个伟人。是安华是一个自恋者，安华本人相信他在这个世界上有他的立足之处。其实，安华不是每个人所想象的那么正经。1998年，反对党领袖卡巴辛批评安华是一个同性恋者，有鸡奸丑闻，有与男人发生性关系，也与其他女人和他人的妻子有过性行为。 Saya tanya beliau secara terus terang. Masa itu dia sama-sama dengan kawan-kawan yang lain di mahkamah masa perbicaraan Anwar. Dan saya tanya beliau, adakah ini benar? Ya, beliau menafikan. Musuh-musuh politik Anwar Ibrahim tidak sesampai hati nak mendedahkan segala-galanya dalam konteks pendedahan total. Tak sampai hati saya rasa. Adalah dia punya galangan-galangan kemanusiaannya dekat situ ya. Dan masa itu kita percaya, tiap kali dia menafikan kita percaya kerana kita menganggap segala-gala yang disebarkan tentang Anwar pada masa itu sebagai sebahagian daripada satu konspirasi besar. Cuma kita tidak kesempatan memberi penjelasan pada mereka siapa Anwar sekarang sebenarnya begitu. Jadi kalau katalah pelajar-pelajar Indonesia itu dia masih menganggap Anwar ni macam terzalim, teraniaya dan sebagainya. Apa misterinya? Misterinya ialah mahkamah pun tidak secara total 100% mengiyakan salah lakunya. Itu misteri. Saya sekarang tak percaya pada teori konspirasi, tapi pada masa itu kita semua percaya bahawa ada konspirasi untuk menghancurkan kerjaya politik beliau. Sehingga baru ini seorang mufti pergi ke kantor Indonesia, ditanya soalan yang sama, ya. Anwar dizalimi di Malaysia. Dan dia bekas penasihat agama Anwar begitu. Dan dia memperjalankan keadaan sebaliknya begitu, ya. Dengan berbagai bencana, dengan berbagai perkara yang menimpa dia, tapi dia masih timbul lagi dan dia tidak tenggelam. Seharusnya ilmu logika mengatakan manusia macam ini dah tenggelam dah, tetapi dia masih timbul lagi. Sebab ada manusia yang bagi pelampung dekat dia. Jadi maklumat seperti ini tak sampai kepada tokoh-tokoh di Indonesia. Tak sampai pada Habibie, tak pandai sampai pada Habib Adi Sasono. Kalau nak disampaikan itu juga, dia sudah mental block. Siapa yang bagi pelampung itu? Yang bagi pelampung itu kita tengok. Teman-teman yang mengharapkan sesuatu daripada dia dalam PKR. Teman-teman PAS yang saya namakan Anwar Rinas juga pada saat itu yang melimpahkan pelampung kepada dia. Itu pun saya tanya kawan-kawan yang dekat. Apakah saya tidak percaya pada Zulkifli Nordin, sahabat saya 12 tahun dengan Anwar? Saya percaya. Apa saya tidak percaya pada Radhi lawyer itu? Saya percaya. Sahabat saya seperjuangan, saya percaya. Apakah saya tidak percaya pada Haji Ismail Mina? Saya tahu dia dan Anwar pun sangat hormati dia. Apalagi saya sebagai sahabat. Kami sama-sama di Yayasan Anda, sama membina ABIM. Apa kepentingan Ismail Mina? Kena nak rapat atau menolak Anwar? Tak ada. Begitu Syekh. Mungkin kerana tradisi etika ulama yang nak menjaga kepribadian seseorang, tak mau memalukan seseorang. Akhirnya ulama pun setengahnya seronok berdiam diri daripada mengemukakan fakta-fakta. Kami nyatakan ini kan kerana ia satu kebenaran. Begitu saja kan. Bukan kerana kami diupah, kami dibeli. No. I have my own principle. Saya kata yang benar-benar. Tak semua dalam kerajaan tu patut saya sokong.
Tapi banyak dalam kerajaan yang berpendapat saya sokong begitu. Dan saya bukan orang politik. Begitu. Saya orang akademik dan pendakwa. Itu stand saya. Jadi pada saya ulama-ulama yang sedemikian ni, kalau dia mendiamkan diri dan sebenarnya menyelewengkan jutaan lagi manusia, ulama ni harus tanya kepada diri dia sendirilah. Whether he is a true ulama atau he is a pseudo ulama. Dia kena tanya diri. 一场新闻发布会，卡巴辛要求马哈迪解释为什么要把安华留在内阁而不开除安华。哈迪不相信赞德，卡巴辛要求相信安华，挑战他。不过，我们早就已经知道，看到了一封赞德拉所写的信，在国家金融和经济不景气的时刻，他要求安华不要逼马哈迪下台。Isteri dia kata ni anugerah Tuhan. Kata isteri dia lah. Yelah anugerah lah, tapi saya nak namakan Anwar ni apa benda kalau kira pelakon lebih hebat daripada Shah Rukh Khan. Maklumat yang ada pada saya kan, kena peringkat awal bila Tun Mahathir mengambil langkah memecat Anwar, saya pun tidak puas hati. Sebab daripada tahun 82 sehingga tahun 98 kan, banyak sumbangan Anwar pada negara. Dan memang bila saya dapat tahu Anwar dipecat, saya antara orang pertama sampai ke rumahnya. Saya masih ingat lagi begitu. Ya, concern saya. Dia terjawab surat saya yang dihantar pada bulan Mac 2002. Tapi selepas beberapa bulan beliau jawab. Beliau jawab juga dalam bentuk surat yang tertulis dan begitu kasar bahasa yang beliau gunakan. Beliau menafikan segala-galanya, itu memang style beliau, menafikan segala-galanya, dan dia mengecam saya, ya, macam-macam frasa dan sindiran dan sebagainya dalam surat beliau. Saya terjawab beliau kerana saya menganggap bahawa ini adalah perasaan yang diluahkan oleh seorang individu yang tak rasional. Kalau kita tengok suratnya, tak rasional langsung, ya. Beliau macam tak ada hujah-hujah. Beliau hanya cuba mempertahankan pendirian beliau tanpa hujah-hujah yang kokoh, ya. So saya macam tak memberi perhatian kepada surat beliau. Saya baca buku Tun Mahathir. Ada 2 chapter tentang Anwar. Yang satu tu biasalah. Yang kedua tu agak damaging. Soal integriti saya, ya, mengapa Anwar tidak saman buku Tun Mahathir? Ya, kalangan orang-orang tertentu membuat pendedahan tentang hubungan skandal dengan Anwar. Sepatut mesti disaman. Saya masih ingat bahawa Lee Kuan Yew pernah bercakap, menulis kenyataan dalam Wikileaks, ya, mengenai dia mempunyai bukti yang cukup tentang apa yang Anwar buat. Harus disaman. Ini soal integriti. Ini yang bermain di kepala saya kan. Apabila ada isu kan, contohnya Anwar tidak saman, tidak ambil tindakan, tidak ambil langkah. Memang bendanya pelik tapi benar. Pelik tapi benar. 卧底告诉我们，安华动用了自丰荣银行和阿巴拉卡银行的钱，安华有超过10亿数额的资金准备夺权行动。安华的部下先下手为强。1998年乌统代表大会，安华的部下宣传说，在乌统大会里，演讲范围包括有关朋党主义、裙带关系和大型计划等事项。之后再议要求朋党主义、裙带关系的不良风气不可在乌统党内停留。当代表大会还没开始之前，朋党的名单已经传开，名单里包括马哈迪的儿子名字在内。当时安华的计划已经被很多人发觉，认为安华要拉马哈迪下台。